Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa an tutliqa bihi an alsinatina wa an tufarrija bihi an qulubina wa an tashraha bihi an sudurina wa an tasta'mila bihi an abdanina birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli tuan kuasa Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia taufik dan inayah daripadanya yang dapat mempertemukan kita pada pagi yang penuh barakah ini. Apatah lagi dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, burika li ummati fi bukuriha, diberkati bagi umatku pada awal-awal paginya. Mudah-mudahan kita duduk dalam majlis ilmu, barakahnya bertambah, kebaikannya bertambah, sama ada kebaikan pada ilmu yang kita tuntut, pada umur kita, pada masa kita, dan juga pada tubuh badan kita mudah-mudahan. Dan kesempatan yang ada, saya ucapkan terima kasih pada pihak masjid kerana sudi menjemput saya yang jahil lagi banyak dosa ini bagi menyampaikan kuliah subuh. Dan ia tempat yang pertama sekali yang saya sampai untuk menyampaikan kuliah. Saya ni usah katakan selalu jarang sangat walaupun tinggal di wilayah persekutuan untuk mengajar di masjid-masjid seperti ini. Cumanya yang terakhir seingat saya lah yang saya sampai ni tahun 80-an dulu. Itu pun solat sebagai makmum aja masa zaman budak-budak dululah. Itu rasa terakhir sebenarnya. Tapi ni kali tahun 2022 masuk sini sebagai tenaga pengajar di sini, insya-Allah. Hari ini kita akan menyentuh dua tajuk, kelebihan bulan Rejab dan bulan Syaban. Sebab saya terfikir kita berada di pertengahan bulan Rejab, maka nak cerita kelebihannya barangkali banyak dah guru-guru, tuan-tuan guru yang ceramah di sini, yang mengajar di tempat lain juga menyentuh tajuk yang sama. Jadi kita selitkan sekalilah dengan tajuk kelebihan bulan Syaban sekali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim dalam ayat ke-36 surah At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syururi 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Yang bermaksud Allah telah mencipta, sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada mengandungi 12 bulan pada hari ketika Allah menciptakan langit dan juga bumi, iaitu dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala ketika mana menjadikan langit dan juga bumi. Minha arba'atul hurum, antara yang dikatakan dalam 12 bulan itu adanya bulan haram. Bulan haram tu bulan Rejab lah, bulan Rejab, kemudian bulan
Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian bulan Muharram. Walaupun masyarakat jahiliyah kadang-kadang dia menambah pula Safar tu sebagai bulan haram, itu yang dilarang dalam agama, yang Allah larang dalam Al-Quranul Karim. Dan namanya saja pun Rejab ada 14 nama, cuma yang masyhur pada kita namanya itulah Rejab lah. Dan dinamakan juga dengan nama-nama yang lain sebagai Syahrullah ataupun bulan Allah, cuma hadisnya tidak kuat lah. Kemudian ada dipanggil Rejab Mudar, kemudian dipanggil juga sebagai Mansal As-Sinnah, tempat permulaan tumbuh gigi. Ini mungkin dianggap sebagai binatang-binatang ternakan yang keluar pada masa itu, ataupun dipanggil juga sebagai Syahrul As-Sam, iaitu bulan pekak, kerana tidak berlakunya peperangan. Zalikad dinul qayyimu, demikianlah agama itu adalah agama yang lurus. Wala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kamu lakukan dosa sepanjang bulan Rejab. Jadi akhirnya dalam zaman dahulu lagi, masyarakat jahiliyah itu mereka tidak berperang pada bulan-bulan haram, termasuklah bulan Rejab. Jadi sebab kerana tak dengar kita kata lagaan pedang-pedang antara mereka dengan musuh, maka bila tak bunyilah pedang itu, dipanggil sebagai bulan pekak. Maknanya tak berlakunya bunyian-bunyian pedang yang berlaga di kalangan mereka ketika berperang. Itu nama dia, antara nama-nama dia lah. Walau bagaimanapun kita melihat apakah hukum kedudukan bulan Rejab ini. Ada kata di kalangan para ulama, mereka masih lagi menganggap kehormatan bulan Rejab ini sebagai bulan haram masih lagi kekal. Dan ada sebahagian yang mengatakan larangan itu sudah tidak ada lagi, kerana yang mengagung-agungkan bulan itu adalah masyarakat jahiliyah. Jadi pada zaman Islam ia sudah tiada. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Walau bagaimanapun hukum yang masyhur yang ada dalam Sahih Bukhari, dalam hadis Nabi SAW, larangan mengagung-agungkan bulan Rejab ini dengan amalan-amalan yang tidak warid atau tidak datang atau tidak ada di dalam ajaran Islam itu sendiri, seperti hadis Sahih Bukhari, la far'a wala atirah, iaitu tidak ada sebarang anggapan menganggap bahawasanya sebaik-baik binatang yang lahir adalah lahir pada bulan Rejab. Sama ada untanya yang kali pertama melahirkan anak dipanggil fara' lah, ataupun juga kambing yang dibela yang mula-mula sekali melahirkan anak, maka dianggaplah sebagai binatang yang sangat bertuah. Kemudian adanya penyembelihan yang berlaku khusus untuk bulan Rejab. Itu Nabi sebut wala atirah. Atirah ni binatang yang disembelih sempena menyambut bulan Rejab. Masyarakat kita mungkin tak adalah, kan? Siapa tak tahulah masyarakat di negara lain, tapi yang pastinya ini adalah merupakan amalan jahiliyah. Islam ni tuan-tuan, kalau menurut almarhum Asy-Syahid As-Said Qutb rahimahullah, walaupun beliau ni ada setengah orang terima, ada setengah orang tak terima, tapi saya nak bincang dari sudut ilmiahnya sajalah. Dia kata dalam kitab tafsir Fi Dhilal Al-Quran, antara kata-kata beliau yang saya petik, maksudnya Allah Ta'ala ni bila jadikan Islam sebagai agama, dia dibangkitkan Nabi, antaranya Rasulullah SAW ini, maka mana-mana ajaran jahiliyah itu digantikan dengan ajaran Islam. Jadi saya nak buat satu analogi lah, kaitan atau persamaan. Contoh, orang-orang Arab dulu bila mana dia bermusafir, mengembara, tiba-tiba dia nampak suatu tempat yang sesuai untuk buat kemah. Biasanya wadi lah yang ada air ni, pasal dia orang nak perlukan air, nak makan, nak minum ke nak beristinja sebagainya. Maka akhirnya mereka akan meminta izin, minta izin tempat tu. Siapa dia minta izin, dia panggil jin yang duduk di kawasan tu. Macam kita masyarakat Melayu lebih kurang lah, bila bawa kereta tak tahan nak buang air kecil,
Kan, nak tunggu R&R lambat sangat depan, nak tunggu masjid tengah malam, masjid kunci, suruh kunci. Jadi buang air tu mana dan je lah. Tengok pokok besar, kita pun minta izin, tok, nenek, cucu tumpang lalu. Sekali benda tu nyahut pula, masa bila aku jadi datuk engkau, nenek engkau. Ini kan, kita pun terkejut. Jadi sebab itu yang sebenarnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samawati wassalam, ataupun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan baca Allahumma barik lana fi ma zakana, udahlah. Kan? Jadi mana ada kaitan bacaan kita itu dengan minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam datang samalah. Diajarlah kepada masyarakat jahiliyah dahulu ni yang sudah Islam, banyak akan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Dia ada orang kata nak panggil apa dalam bahasa Inggeris, replacement ke apa kan, gantian dia. Gantikan amalan jahiliyah dengan amalan Islam tadi. Sama juga dengan sebutan Bismillahirrahmanirrahim, sama. Bila mereka mengagungkan Manat, Lata, Uzza, Hubal, tu nama-nama berhala, maka datang Islam dia ajar kita, dia ajar masyarakat jahiliah dulu sebut nama dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bincang pula, kebanyakan ulama mengatakan tadi hukum larangan berperang di bulan haram itu sudah dibatalkan oleh Islam. Itu dia jelaslah. Setelah itu disebut dalam Sunan An-Nasa'i daripada Nabi Syah annahum qalu ya Rasulullah inna kunna na'tarru fihi fil jahiliyati, yani fi Rajabin, qala izbahu lillahi fi ayyi syahrin kana wa barrullaha wa at'imu. Hadisnya di Sahih Abu Daud. Maknanya daripada Nabi Syah meriwayatkan sesungguhnya para sahabat pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kami pernah di zaman jahiliyah dulu menyembelih binatang memang khas untuk bulan haram, antara bulan Rejab lah, yang dipanggil Atirah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembelihlah kerana Allah pada bila-bila bulan sekalipun, dan lakukanlah amal ketaatan kepada Allah, dan berikan makan kepada orang, jamu makan atau sedekah makan pada bila-bila masa sahaja. Itu hadis Sahih Abu Daud. Saya nak ambil sikitlah perbincangan dalam hadis ini, di mana masyarakat kita ni kadang-kadang kita sekarang bulan Rejab, kan, tak lagi Syaban, kemudian Ramadan. Katakanlah saya nak buka ruang bersedekah lah, kan, siapa nak infak sekian bulan ni. Biasa orang kita ni satu je, kata tunggu Ramadan besok lah, sebab Ramadan pahala berganda. Itu satu fahaman yang silap, anggapan yang silap sebenarnya. Kalau kita nak sedekah lah sekarang, kenapa nak tunggu Ramadan? Ramadan itu cerita lain. Kita pun tak pasti umur kita ni sampai Ramadan ke. Ini masalahnya. Rejab pun belum tentu lagi habis Rejab umur kita ada. Takut Rejab tak habis lagi, kita dah habis dulu, mungkin juga. Jadi beri je. Berdasar kepada hadis betul, Nabi kata nak sembelih bila-bila masa tak apa, tapi dah masuk pula pada bulan menyembelih, 10 Zulhijjah, kemudian hari Tasyrik 11, 12, 13, itu cerita lain pula. Gitu nak ceritanya lah. Itu bagi orang yang ada berduit lah, kan, yang nak beli kambing seekor ke, lembu seekor ke, satu bahagian ke, gitu. Tapi biasanya amal kebajikan ni biasanya tak adalah orang nak infak lebih-lebih. Handset 3,500 orang beli, relax je, pakai kad lagi, kan, swipe sap, kan. Ni dia. Tapi kalau kita kata ramai infak fisabilillah, ni berapa ni satu bahagian sekian-sekian harga, mahal sungguh, kan. So kata yang lain lah, mushaf yang besar tu kita nak baca selesa mata, kalau tidak kerut dia dari pun tak nampak-nampak juga tulisannya. Ada yang besar, berapa harga ni? RM150, mahal. Jadi kita pergi singgah kedai handphone ni, berapa harga? RM3,500, tak ada masalah, kan. Maaf tak? Biasa gitulah. Sebab tu amal kebajikan memang macam itulah keadaan. Maka jangan kita tunggu dulu buat. Bila sahabat dah hadis samalah gitu. Dan satu lagi yang saya nak sebut juga, dah tersebut ni kan, alalang sebut terus lah. Satu lagi pemahaman kita dia silap. Kita anggap bulan Ramadan bulan ibadat.
Maka kita tak beribadat sangat bulan Rejab, bulan Syaban, bulan-bulan lain. Tunggu Ramadan tu. Sebenarnya salah juga. Bulan Ramadan bulan menambahkan ibadat. Maka sebab itu Rejab ni di permulaan dia. Permulaan kita nak membiasakan amal ibadah agar Ramadan nanti dia jadi bukan bulan ibadat tapi bulan menambahkan amal ibadat. Itu dia. Jadi maknanya kalau kita sekarang baca Quran baru semuka je. Tapi bulan Ramadan besok bukan semuka, satu juzuk semalam. Begitu. Tapi bagi orang dah biasa baca satu hari satu juzuk, dah bulan Ramadan tentu dia akan biasa membacanya pada satu hari 2 juzuk. Atau mungkin 3 juzuk dan seumpamanya. Sebab tu kalau kita tengok macam Qiyamul Lail yang kita buat setiap hari, rahsianya pasal apa? Sebab kata Abdullah bin Mas'ud, man qama sanatan asaba lailatul qadar, siapa yang bangun malam qiyamul lail tiap-tiap hari sepanjang setahun, asaba lailatul qadri, dia dapatlah malam Lailatul Qadar. Di mana gitu ibadat tu. Di mana bulan Ramadan ditambah. Tapi kita bulan Ramadan bulan ibadah. Itu baru nak start ibadat. Tak, baru nak mula. Sebab tu dia dah tambah. Jadi mana itulah kita bincang pasal daripada bulan Rejab lagi. Baik. Hukum yang berkaitan dengan Rejab, antaranya pertamanya solat. Ada tak solat khusus dalam bulan Rejab? Saya pernah dapat panggilan dari seorang mu'alaf. Dia tanya, tak silap saya tapi itu nisfu Syaban sebenarnya. Macam itulah, ataupun Rejab. Dia kata, Ustaz, kita ada kena semayang gitu panjang sikit lah. Saya kata semayang panjang tarawih je 20 rakaat dia. Saya pun baru masuk Islam tapi orang cerita ini malam semayang kena panjang juga kan. Cerita mana ada, saya pun tak kenal dia. Telefon dengan zaman tu mana ada WhatsApp tu kan. Telefon je kan dengan mesej. Yang biasa orang buat dipanggil solatul raghaib yang 1000 rakaat. Itu memang tidak ada lah dalam ajaran kita. Dia sejarah dia begini sebenarnya. Sejarah dia masa kat Palestin, kalau tak silap saya Masjid Al-Aqsa. Ada seorang ahli tasawuf ni, dia sampai sebuah masjid, dia tengok tak ada pun orang seperti macam kita hari ni lah. Lepas maghrib ada kuliah maghrib. Kan, dengar kuliah, mengaji lah, belajar. Dia datang tengok dalam bulan Rejab tak ada pun orang buat amal ibadat, dia pun solat lah sampai 1000 rakaat katanya. Jadi orang menganggap sebab Tok Syekh tu buat 1000 rakaat ni barangkali pasal bulan Rejab ni solat khas. Padahal kawan tu solat mungkin solat sunat mutlak. Sunat mutlak ni dia tidak ada niat khusus, saja aku solat sunat tu je lah dalam dia punya niat hati. Jadi sebab tu jadi panggil solat raghaib. Kata gitulah. Cuma ulama-ulama menganggap solat tu adalah solat yang tidak ada dalam ajaran kita, yang bahkan ada sebahagian berpendapat dia bagi bid'ah lah. Kalau cabut bid'ah kan bunyi kasar pula kan. Itu dia. Dan solat tu dibuat pada awal Jumaat dalam bulan Rejab, tak ada. Tu dia. Tapi kalau tuan-tuan nak solat tak ada masalah kan. Solat sunat banyak-banyak mana pun tidak ada masalah. Yang kedua, puasa. Tidak ada hadis sahih mengkhususkan untuk puasa Rejab. Ada pun hadis tentang umum sahaja kelebihan puasa dalam bulan haram. Bukankah Rejab dalam bulan haram? Jadi termasuklah dia puasa bulan haram. Jadi tak payah kita timbulkan satu konflik yang mengeliru kita. Oh, tak ada puasa bulan Rejab, tak ada bulan, tak nak puasa pun tak apa, nak puasa pun tak apa. Nama pun sunat. Tapi ingatlah bagi orang perempuan khususnya yang datang uzur, yang belum lagi qada Ramadan yang tahun lepas punya, pada bulan Rejab ni lah mula-mulalah panaskan enjin nak puasa, ambil Isnin Khamis dulu ke. Ini bangsa pula 15 hari uzur kan. Buat uzur ni kena hati-hati, kadang-kadang tak sampai 15 hari itu sangkaan kita 15 hari. Padahal 7 hari lebih tu istihadah. Tapi dia dapat bezakan, dia kata ada orang kata sampai 15 hari itu paling maksimal, betul. Tapi tengok juga keadaan. Kalau kita buka kitab Bughyatul Tullab Syekh Daud Fatani tu, dia bincangkan banyak lagi kita lain lah. Macam warna dari sudut warna, sudut bau, semua dapat beza dulu. Tengok pada pusingan setiap bulan macam mana. Ni memang hentam 15 hari. Itu dia qada puasa pun 15 hari. Baik.
tu cerita lain lah, nak cerita nak pesan bagi ingat. Jadi dalam hadis Nabi, ada hadis ke? Ada. Sum minal hurum watruk. Nabi kata puasalah dalam bulan-bulan haram, pilih mana kita nak, kan? Atau dan tinggalkan, mana dan tu atau tinggalkan, pilihan. Sebab ada seorang sahabat sempena hadis ni, dipanggil sebab urut. Kalau Quran sebab nuzul, sebab turun, tapi kalau hadis sebab urut, sebab datang hadis tu. Sebab ada seorang nama dia Al-Bahili ni, dia puasa tiap-tiap hari, tiap-tiap hari non-stop, sampai muka dia pun dah berubah. Jumpa Nabi, dia tanya, kenal tak aku Rasulullah, kita jumpa tahun lepas. Nabi dah tak kenal, rupa dah lain. Maka dia pumpuk, dia kata aku puasa tiap-tiap hari. Nabi kata apa? Sum minal hurum wal truk. Kau puasalah dalam haram atau kau tinggalkan. Kau tengok keadaan dia tu, keadaan badan dia, dalam bahasa mudahnya kuah kering lah, dah sampai dah tak ada rupa yang Nabi kenal masa tahun lepas. Cuma saya nak pesan lah pada diri saya dan kita semua, kan? Orang buat amalan puasa sebulan Rejab, bagus. Sebulan Ramadan, sebulan Syaban, bagus. Yang tak bagus, dia puasa Ramadan setengah bulan je, lagi 16 hari ICU. Nampak? ICU at ICU lah, kan? Aku tengok engkau dekat ICU. Ni masalah pernah berlaku. Sebab apa? Sebab kerana dia punya badan memang tak tahan. Tapi dia nak buat juga, tak ada masalah lah. Tapi masalah sekarang yang wajib dalam bulan Ramadan, bukan sepatut, sewajib, semestinya dia kena habiskan sebulan, terganggu dek kerana satu bulan Rejab, satu bulan Syaban, sedangkan dia tak mampu. Tapi saya ada seorang kawan lagi, kawan saya ni memang mampu, dia memang setiap tahun dia buat 3 bulan direct. Tapi tengoklah tuan-tuan, dia punya body dia tuan-tuan, kau setakat 3 bulan puasa masih lagi banyak lah, kan? Fat-fat yang boleh bekalkan tenaga dekat dia, kan? Jadi maknanya tak apa, kan? Jadi kalau dia fat dia banyak tak apa, kan? Kalau orang dah kita tengok pun, yelah, fat ada berapa timbang berapa gram je tuan. Dia buat pula 3 bulan direct. Itu yang jadi masa dalam bulan Ramadan, jadi separuh bulan je. Yang wajib tu terganggu sebab kerana ibadah sunat. Itu kena fikir-fikirkanlah. Itu nama dia nak beribadat, kena ada ilmu, kena ada kefahaman. Baik. Anna Urwata qala li Abdullah ibn Umar, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi Rajab? Qala na'am wa yushrifuhu. Qalaha thalatha. Hadis dikeluarkan oleh Abu Daud dan lainnya. Sesungguhnya Urwah tanya, dia kata kepada Abdullah bin Umar, Nabi puasa tak bulan Rejab? Kata Abdullah bin Umar, ya. Dan Nabi mengagungkan bulan itu dan sentiasa menunggunya. Kata gitu, 3 kali diulang, kan? Maknanya Nabi buat juga. Dan dalam Ibnu Majah pula daripada Abu Daud sama juga, sum ashhurul hurumi. Nabi kata puasalah dalam bulan-bulan haram. Itu masuk Rejab lah. Jadi kalau bulan Rejab bulan haram, digalakkan puasa, mana besarlah pahala dia. Bulan haram ni bagi para ulama, dia kata buat baik berganda pahala, bila buat jahat berganda dosa. Itu antara yang kita kena ingat lah. Sebab dia bulan yang dihormati, yang dijaga akan kehormatannya. Buktinya macam ni tuan-tuan, kan? Kalau tengok amalan ni, satu-satu amalan ni kita jangan unsing. Kita tengok dulu generasi mana yang banyak menghidupkannya. Generasi sahabat, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dia dalam sekitar 500 tahun hijrah lah. Kalau ada golongan yang hidup zaman tu, ada setengah dia ambil had 300, ada kata ambil sampai 500, lebih hati-hati 500 lah. Golongan-golongan macam ni dipanggil salafus salih. Golongan yang hidup dalam sekitar tahun tu, kalau dia banyak mengamalkan sesuatu amalan tu, kita buatlah, dia panggil amalan para salafus salih, angkatan awal Islam. Lepas tu dalam kitab Lataiful Ma'arif Ibnu Rajab Al-Hambali, dia kata apa? Golongan salaf mereka berpuasa pada bulan haram, termasuk Rejab lah ni. Siapa antaranya? Ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar, orang yang sangat banyak mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Hasan Al-Basri, Abu Ishaq As-Subai'i, dan banyak lagi yang lainnya.
Di samping itu juga ada yang memakruhkan puasa Rejab selama sebulan. Ada Ibnu Abbas. Tapi kena faham dia anggap makruh pasal apa? Sebab dia tidak mahu orang menganggap pada zaman awal Islam ni mereka menganggap oh ni ada juga puasa yang fardu selain daripada Ramadan. Sebab tengok orang puasa je dia anggap begitu. Sebab itulah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pada bulan Rejab dia suruh orang makan. Dia takut kalau dia puasa, orang akan puasa, maka orang menganggap dia adalah bulan yang wajib puasa. Itu saja. Tapi kalau kita tengok golongan salafus soleh, ada yang menganggap banyak puasa dalam bulan Rejab ni. Sebab dia anggap sebagai puasa bulan haram. Baik. Ada juga yang mengatakan, ni penting ni. Kalau dah puasa Rejab, kena puasa pula bulan Syaban. Kata kalau ada dia puasa memang niat sempena bulan Rejab, dia niat nak puasa, maka Syaban juga jangan ketinggalan, puasa juga. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan, tapi nama perawi hadis ni nama macam nama saya juga, Azhar juga, Azhar bin Sa'id Al-Jumahi, daripada ibu dia. Sesungguhnya ibu dia pernah bertanya Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha mengenai puasa Rejab. Faqalat, apa kata Aisyah? In kunti saimatan fa alayki bi Sya'bana. Kalau kau dah puasa dalam bulan Rejab, maka engkau hendaklah berpuasa juga di dalam bulan Syaban. Kalau ikut sirah atau lafaz hadis tu dah macam fardu tu, macam wajib je. Dia kata hendaklah, tapi maksud dia sunat. Nanti kita akan baca nantilah macam mana Nabi puasa dalam bulan Syaban. Baik, zakat pula. Amalan zakat, ada tak zakat yang sengaja orang nak bayar dalam bulan Rejab? Mungkin ada, sebab dalam kitab dia sebut ada. Tapi nak katakan nak bayar zakat khas bulan Rejab, tidak ada. Sebab dia gini, kalau kita kat Malaysia biasa kita tak ambil bulan Islam, kita ambil bayar zakat ni ikut bulan orang putih lah. Okay, sekarang bulan 2 kan. Okay, mungkinlah duit dia dulu bulan 2 dia ada mula menyimpan. Atau mungkin orang perempuan dia ada dia punya emas, perak, gelang ke apa ke, perhiasan. Ada orang dia start berniaga je ni, tunggu berniaga kat kedai, buka supermarket je. Kita beli rumah niat nak sewa kat orang, dah kira berniaga dah. Bermula pada niat tu dah berniaga. Dia tak boleh tukar niat. Dia pun niat nak sewa kat orang. Penyewa masuk bulan 2. Cukup sahaja sampai bulan 2 ni, bulan Rejab pula dia keluarkan zakat atas nama perniagaan. Ni contohlah. Kalau atas nama simpanan, boleh, tak ada masalah. Ada juga setengah orang sepatutnya dia keluar dalam bulan 1 kemarin ataupun bulan 12, tapi sahaja dia tangguhkan bulan Rejab pun boleh juga. Tangguh ni ada sebab, tak apa. Sebab nak settlekan hutang, pembahagian duit, wang, tak ada masalah. Atau setengah orang dia pegang tu duit tu, dia cari asnaf, mana asnaf ni, tak jumpa yang sesuai, yang sepatutnya. Semalam saya baru sembang dengan satu orang hamba Allah, dia kata dia bagi pada adik dia stroke. Dia kata, adik kau ada suami? Ada. Mana pula pergi ke adik kau, pergi suami dia, takut suami tak pakai duit tu. Apa masalah sekarang? Dia tak bayar hutang rumah, masukkan dalam akaun hutang rumah dia, asnaf hutang. Dia tak boleh selagi dia suami, tak boleh. Itu dalam kitab sebut. Suami dia yang bagi nafkah kat dia. Macam orang yang ada bapa, macam orang yang ada mak, ada atuk. Dia kadang-kadang masyarakat kita confuse babak gini. Tapi tak apalah nak ceritanya, kalau katalah dia nak bayar masa dalam bulan Rejab, dia tidak ada masalah. Dia tidak dinamakan zakat Rejab, dia nama zakat tahunan dia, yang dia mungkin tangguh bayar ataupun kebetulan dia bayar dalam bulan Rejab. Baik. Diriwayatkan daripada Sayyidina Uthman bin Affan annahu khataban nas. Sayyidina Uthman dia pernah khutbah. Dia bagi tahu ke orang ramai di atas mimbar lah. Faqala inna hadza syahra zakatikum, sesungguhnya ini adalah bulan zakat kamu. Inna hadza, sesungguhnya bulan ni Rejab lah, syahru, bulan zakatikum, bulan zakat kamu. Faman kana alaihi dainun, siapa yang ada hutang, falyuaddi dainahu, bayarlah hutang. Wal yuzakki ma baqiya, yang lebih tu dizakatkan. Dia dengar saja dia sebut gitu, maka orang pun menganggap ada zakat yang dibayar dalam Rejab. Yalah, sebab tu sebab zakat yang dia tangguh-tangguhkan. Ada kata sesiapa yang lupa keluarkan zakat pada bulan Muharram, bolehlah keluarkan bulan Rejab.
Yang penting ialah mengikut nisab dan haul. Perniagaan dia tidak ada nisab, dia ikut haul, cukup setahun. Haul tu setahun. Ada setengah tu macam simpanan ikut nisab dan juga haul, cukup dia punya nisab kadar dia dan juga dia punya haul dia, ataupun kita panggil dia punya dia punya setahunan. Dan yang keempat, dalam bulan Rejab ada tu amalan yang Nabi buat. Ni Nabi buat ni selain daripada puasa, iaitu mengerjakan umrah dalam bulan Rejab. Tu yang pakej-pakej umrah tu ada banyak. Setengah orang dia, setengah negara macam orang Arab, orang Pakistan, dari India, ada kerja bulan Rejab ni. Ramadan lah, ni Rejab. Ibn Umar kata apa? Sebab kena masa saya baca gitulah hadis tu. Sesungguhnya Nabi SAW mengerjakan umrah pada bulan Rejab. Tapi Aisyah mengingkarinya. Kalau kita dengar betul-betul, Aisyah mengingkari, tak mengakulah. Dia isteri lagi tahu. Tapi bila Sayyidina Ibn Umar kata aku sendiri mendengarnya dan aku sendiri yang mengetahuinya, maka dia diam. Maka hadis ni dikira oleh Imam Bukhari sebagai hadis yang sahih. Sahih sebab Ibn Umar sendiri melihat Nabi SAW mengerjakan umrah dalam bulan Rejab. Jadi Ibn Umar pun dia menganggap sunat dilakukan umrah dalam bulan Rejab kerana mengikut akan perbuatan Nabi dan juga para salafus salih. Dan ingat peristiwa cukup masyhur berlaku dalam bulan Rejab ini ialah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Itu peristiwa penting lah, yang kebanyakan para alim ulama berittifaq, bersetuju mengatakan tarikh berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj ialah 27 Rejab. Ada kata setengah-tengah Rejab, ada kata hujung, lepas tu setengah-setengah surah masjid dia nak buat ceramah juga 27 Rejab. Mintalah Ustaz Polan mengajar untuk bagi ceramah ke, sedangkan tarikh tu dah penuh dah dia punya diary nak mengajar atau ceramah. Jadi maknanya tak mestilah nak sambut Isra' Mi'raj tu mesti tarikh 27 Rejab. Bila-bila pun tak ada masalah. Bismillah. Cumanya tuan-tuan pasal puasa Isra' Mi'raj ni kan, saya hanya cakap tak ada lah, cukup lah. Tapi kebetulan kalau malam Isra' Mi'raj, hari kita hari Isnin ke hari Khamis ke, ataupun kita katakan kita dah puasa banyak dalam Rejab, tu tak ada masalah lah. Tapi nak sempena kata malam puasa Isra' Mi'raj setakat ni saya cari tak jumpa lah, pasal ada orang buat. Tu dia macam-macam kan orang nak beramal ni. Dan doalah dengan doa yang biasa orang baca, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah, panjangkanlah umur kami untuk bertemu bulan Ramadan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab di kalangan orang-orang yang salih, ulama-ulama yang salih, sebahagiannya pernah minta kalau boleh meninggal pun dalam bulan Rejab. Laku tu dia sakit sebelum bulan Rejab, kemudian dia doa pada Allah Ta'ala supaya ditangguhkan meninggalnya pada bulan Rejab. Maka Allah Ta'ala memakbulkan doanya, sebab dia menganggap, para ulama ni sebahagiannya lah, anna lillahi fihi utaqa. Pada bulan Rejab tu Allah ada berapa golongan yang Allah akan bebaskan daripada api neraka. Allah Subhanahu Wa Ta'ala alam lah, tu kata dia. Jadi maka sebahagiannya ada menganggap gitu. Walau bagaimanapun, bulan Rejab ni dianggap oleh para alim ulama sebagai bulan taubat, banyakkan istighfar. Kemudian ada setengah menganggap bulan ni bulan kita menanam tanaman, letak benih dulu. Kemudian dalam bulan Sya'ban kita siram tanaman kita, bulan Ramadan kita petik kita punya hasil. Siapakah orang yang akan petik hasil dia? Jawapannya lah orang-orang yang beriman. Jadi ringkasnya yang mudah kita faham sebenarnya gini, maknanya macam saya sebut tadi mula-mula lah, bulan panas enjin lah kita kata. Kenderaan ni kalau nak tahan elok kan, jangan terus start enjin terus jalan je. Jadi kita bagi panas dulu. Rejab ni panas enjin dulu lah kan. Rasa-rasanya ada qada puasa bulan lepas, tahun lepas punya, qada lah bulan Rejab.
Tapi kalau rasa tak ada, saja nak puasa sunat. Puasa bulan haram dia panggil, Rejab. Jadi gitu, nak bagi biasa, banyakkan baca Quran dan seumpamanya. Kelebihan bulan Sya'ban pula. Aisyah kata apa? Lam yakunin Nabi SAW yasumu syahran akthara min Sya'ban. Jarang juga Nabi puasa penuh sebulan ni, melainkan bulan Sya'ban, selain daripada Ramadan. Saya ringkaskan lagi terjemahan bagi mudah faham lah. Jadi maknanya, dalam bulan Ramadan tentu sebulan, tapi dalam bulan Sya'ban, Nabi ni boleh katakan puasanya macam nak sebulan, atau banyak berpuasa dalam bulan Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'bana kullahu. Kerana sesungguhnya Nabi pernah puasa juga Sya'ban selama sebulan, atau sepenuhnya. Baik. Kemudian lagi, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Usamah bin Zaid dia tanya, "Ya Rasulullah, aku tengok kau puasa sebulan ni, kan? Yang mana bulan Ramadan tentu sebulan, tapi bulan lain ni selain bulan Ramadan, bulan Sya'ban, kau puasa penuhnya." Maka Nabi kata, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan." Inilah bulan yang banyak orang lupakan, iaitu antara bulan Rejab dan bulan Ramadan. Ini kelebihan dia, hadis dia memang sahih. Kelebihan dia apa dia? Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'imun. Aku suka, kata dia, bulan ni bulan diangkat seluruh amalan. Amalan kita ni diangkat Isnin, Khamis. Itu yang bagi setiap minggu. Kemudian pada setiap tahun dan satu bulan yang Allah pilih, dia panggil bulan Sya'ban. Ulama kata apa tahu? Sya'ban ni Allah angkat juga amalan, sebab kerana dia punya amalan special. Tu dia. Dalam seminggu tu Isnin Khamis dia angkat juga, tapi yang ni dalam bulan yang special sangat dia angkat. Itu, ya. Maka diangkatlah bulan Sya'ban. Kata Nabi, aku suka bila diangkat amalanku, masa tu aku sedang berpuasa. Baik, kita lihat maksud yang penting dalam hadis ni. Pertama, bulan Sya'ban banyak orang lupa. Tu Nabi katalah, lupa pasal apa? Sebab kena sibuk dengan urusan dunia. Kan? Orang kerjalah, yang meniagalah, yang belajarlah, yang mengajar, macam-macam lah urusan dunia. Tapi kita lupa bahawa kita sekarang berada dalam bulan Sya'ban. Maka beramallah kita. Nabi kata gitu. Waktu diangkatkan amal, baik, bincang pula, adakah semua amalan kena angkat? Ulama kata tak, amalan yang Allah terima je. Sebab tu para salafus salih, dia sangat pentingkan penerimaan amal di sisi Allah berbanding dengan amal tu sendiri. Maknanya para salafus salih ni, bagi mereka nak beramal tak ada masalah. Tahajud nak buat 13 rakaat tak ada masalah. Nak baca Quran berjuzuk tak ada masalah. Solat malam berjam-jam tak ada masalah. Nak buat itu buat ini tak ada masalah amalan. Yang mereka paling bimbang, Allah terima tak amalan kami? Itu dia para salafus salih. Satu, kalau kita tengok kan, realiti masyarakat kita pada hari ini, penyakitnya ialah penyakit suka showing, tunjuk-tunjuk dalam beramal. Minta abang cakap, ada yang dibolehkan, itu cerita-cerita kemudian lah. Yang tak boleh ni, amalan yang bersifat amalan peribadi sendiri, seperti solat tahajud. Perlu nak cerita kat orang? Perlu ke nak muatkan masuk dalam FB, kat wall kita? Perlu ke nak cerita kat Instagram? Saya dah pernah tegur rakan-rakan dalam FB saya. Saya kata apa tau, dia tunjukkan dia iktikaf dekat masjid bulan Ramadan. Saya kata benda ni benda amalan yang kau nak buat ikhlas kerana Allah Ta'ala. Asalnya amalan tu ikhlas, jadi dia tak ikhlas. Punca dia tak ikhlas, kita sendiri jadikan punca dia. Lainlah kita sorok orang nampak. Ni sekarang bukan kau sorok, kau menampakkan pada orang. Tak ustaz, saya nak bagi galakkan pada orang lain. Terserah. Kata gitu je lah. Tapi rugilah. Ini yang kita bimbang. Ni contoh amalan yang kita tunjukkan ke orang yang dia tak angkat walaupun bulan Sya'ban. Nabi kata angkat. Ya, Nabi kata angkat. Tapi syarat angkat amalan tu macam mana? Amalan yang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ni derma sikit tunjuk masuk dalam FB. Derma sikit tunjuk masuk dalam Instagram. Kecuali kalau kita ada NGO, kumpul duit orang ramai.
Orang tanya mana duit tu pergi, ini bukti dia. Saya hantar kat Kemboja, saya hantar kat Bangladesh buat masjid. Kan? Kadang-kadang dia pergi Kemboja, dia buat 2 masjid. Kan? Myanmar, satu masjid untuk orang ramai, satu masjid dia pula. Dia juga kan. Itu cerita lain lah. Jadi maknanya macam-macam. Kan? Jadi tunjukkan macam YB lah. Orang kan tanya mana kerajaan bagi duit kan. Allowance kerajaan tu gunakan, dia tunjukkan lah. Pernah ada tu jemaah tanya saya, ustaz ni kursi batu ni siap tulis nama ahli parlimen, boleh ke? Memang boleh lah. Kenapa boleh ustaz? Sebab duit tu kerajaan bagi. Dia tunjukkanlah apa bukti yang digunakan duit tu untuk rakyat. Tunjukkanlah nama dia. Yang tak boleh kita, contoh saya Azhar bin Muhammad kan, letak akaun satu dalam masjid, tulis nama saya beri tempat ke dia, siap tulis tu. Tak apa buat sendiri ya, pakai apa? Pakai tu spray je kan. Ada saya pernah tengok. Tapi bukan kat sini lah, tempat lain kan. Letak akaun, tengok ada nama Tuan Haji sekian dan keluarga. Tak perlulah gitu kan. Dua-dua amal gitu. Yang penting Allah tahu. Tu pesan saya lah. Sebab ruginya bulan Syakban masa nak diangkat amalan tak terangkat juga. Sebab tadi syarat dia tak cukup. Syarat amal terima ni 2. Pertamanya ikhlas kerana Allah. Kedua, bertepatan dengan hukum syarak. Ada orang ikhlas tapi tak bertepatan hukum syarak. Ada. Tak bertepatan. Contoh sedekah. Sedekah dia semua yang haram. Tak bertepatan dengan hukum syarak. Ataupun dia beri pada orang yang berkemampuan. Dia bagi sedekah. Orang tu mampu, orang kaya. Nak ke sedekah kau, mana nak terimanya? Dia sedekah tu orang miskin. Habis ustaz nak bagi juga bahkan kawan kau rapat, hadiah nama dia. Itu dia. Kena tahu hukum, kena tahu segi syarak. Baru Allah terima 2. Ikhlas, kemudian bertepatan dengan hukum syarak. Itulah sikit sebanyak mengenai amalan yang terangkat. Jadi pertama kita nampak dah kan, bulan Syakban banyakkan puasa ikut sunnah Nabi SAW. Kemudian yang keduanya, perbanyakkan juga buat amal soleh. Paling bagus tengah-tengah puasa tu kita buat amal soleh, diangkat sekali dengan puasa di bulan Syakban. Contoh solat berjemaah, contoh baca Quran, contoh apa lagi, banyakkan berzikir, macam-macam lagi, bersedekah masa kita puasa tu. Dan tuan-tuan kalau salafus soleh dulu banyak baca Quran tuan-tuan, sampai semua tunduk baca Quran, tak angkat kepala semasa bulan Syakban. Dan antaranya mereka banyak mengerjakan apa tuan-tuan, amal-amal ibadah lain seperti bersedekah. Bahkan ada yang sengaja mengeluarkan zakat dalam bulan Syakban supaya orang-orang miskin boleh membeli makanan untuk bersahur dan berbuka puasa dalam bulan Ramadan nanti. Dan yang terakhir tuan-tuan, sebagai penutup ya, dalam bulan Syakban satu lagi dipanggil malam nisfu Syakban. Kelebihannya ialah innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'i dunya fayaghfiru li aktsara min adadi sya'rin ghanamin adadi sya'ri ghanami bani kalbin. Allah turun pada malam tengah-tengah Ramadan. Maknanya kalau besok dia katakan malam 16 malam tu lah, malam tu malam nisfu Sya'ban dekat langit dunia. Bukan mana Allah turun macam kita, jangan salah pemahaman tu. Tu maknanya Allah betul-betul memerhatikan hamba-hambanya dan mengambil berat tentang para hambanya. Kalau nak katakan malaikat turun, itu boleh. Kalau kata Allah, tak boleh. Allah Tuhan, sifat turun ni sifat makhluk. Ke langit dunia, fayaghfiru, maka Allah mengampunkan li aktsara min adadi, lebih banyak dosa-dosa hambanya kan, berbanding dengan bilangan bulu kambing ternakan Bani Kalb. Bani Kalb ni dekat Yaman. Mereka antara kabilah Arab yang banyak bela kambing. Nabi ambil perumpamaan lah. Kau tengok kambing Bani Kalb, ya Rasulullah, dia punya kambing banyak, tapi malam tu Allah ampunkan dosa kita lebih banyak pada bulu kambing. Pasal kambing, bulu dia punya tapak kira lah. Subhanallah. Jadi pada malam nisfu Syakban tu, para hadirin hadirat sekalian, banyak-banyakkanlah bangun buat tahajud. Berdoa, pertama minta ampun pada Allah, kedua mintalah hajat kita apa saja. Cuma pun ada perbezaan pendapat ulama. Ada kata setengah golongan menghidupkan malam nisfu Syakban. Siapa dia? Golongan orang-orang Syam. Syam kat mana? Syria, Palestin, Jordan, Lubnan. Ada pun ahli Hijaz, orang-orang kat Mekah, orang kat Madinah, mereka tidak menghidupkan. Tak apa, itu perbezaan pendapat saja. Tapi hadisnya ada.
Mungkin juga kita kena faham, tak maksud menghidupkan tu ada juga maksud begini. Mungkin mereka menghidupkan kat rumah masing-masing. Sebab ada setengah golongan menghidupkan di masjid. Dia buat macam majlis khas, macam kita kat Malaysia lah, Qiyamul Lail perdana. Bila sebut Qiyamul Lail perdana tu ramai orang datang. Jangan sebut Qiyamul Lail Maivi ke Kancil, jangan. Orang tak datang. Ada mesti perdana. Tapi silap kita juga. Ada Qiyamul Lail perdana baru datang. Ada pun dekat rumah tak pernah buat. Tu jangan gitulah. Sebab tu dekat sini kita buat, yang perdana kita buat, yang kat rumah kita buat. Itu patutnya. Banyakkan berdoa, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita, tuan-tuan. Kelebihan-kelebihan tu yang saya sebut tadi jangan ditinggalkanlah, mudah-mudahan. Itu pesan untuk diri saya yang paling utama sekali dan diri tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab yang Allah tanya dulu yang cakap ni, kan? Yang kena beramal ni cakap ni. Kadang-kadang cakap tu yang senang, dia buat susah, kan? Jadi banyakkanlah puasa di dalam bulan Syakban. Kalau tak dapat puasa sebulan penuh, puasa separuh bulan. Tak boleh juga ambil Isnin Khamis. Kalau tak boleh juga ambil hari Khamis. Kalau tak boleh Khamis Isnin, tak boleh Isnin Khamis, tak payah langsung, tak apa, sunat. Buat dapat pahala tapi tinggal rugi. Itu istilah saya lah. Kalau kita fiqh kata buat dapat pahala tinggal tak berdosa. Ada setengah ustaz pula dia kata macam ni pula. Dia kata sunat muakkad ni, sunat muakkad Nabi buat. Sunat muakkad Nabi tak pernah tinggal. Kan? Siapa buat dapat pahala, tinggal rugi. Contoh apa ustaz? Poligami. Dia kata gitu pula. Dia kata gitu pula. Berat juga saya kata kan. Sajalah tuan-tuan kan. Nak ceritanya sunat muakkad tu macam itulah. Dia punya orang kata kelebihan dia. Kita buat, insya-Allah. Nabi buat, kita buat atas dasar cinta Nabi, pahala Allah ganda-ganda. Subhanallah. Dan cukuplah anda sekali saja untuk pagi ini. Manakah keadaan masa, tuan-tuan, kita tanggung mesti dengan doa dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin al-madhlumin fil Hind. Allahumma alayka bil Hindus. Allahumma alayka man zalama bil muslimin. Allahumma ansur man nasara al-islam wal muslimin wakhzul man khadhala al-islam wal muslimin. Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.